Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okey kawan, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor, dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang nampak hari ni dekat thumbnail, dekat title, kita nak buat horror. Sebab apa? Aku rasa macam aku dah lama tak buat horror yang aku cerita-cerita kisah seram kan. Kita seram berchapter macam tu kan. So cerita ni sebenarnya bagi aku tak berapa seram sangat, tapi aku nak juga cerita dekat korang sebab aku rasa macam dah aku tak buat konten macam ni. So cerita ni aku dah cerita dekat live TikTok sebenarnya. Okay, aku dah cerita dekat live TikTok. So ada orang kata, Abang Kemal nanti tolong buat balik cerita ni dekat YouTube. So, inilah harinya aku akan cerita balik cerita tu dekat YouTube. Sebab apa? Ada orang yang terlepas waktu aku buat live dekat TikTok live hari tu. Cerita dia satu je. Okay, cerita ni satu je, bukan dua, bukan tiga, satu saja. Tapi aku harap korang tak takut lah. Macam cerita-cerita seram santai-santai je kawan. Korang pernah ada tak, ataupun pernah nampak, ataupun pernah dengar orang yang ada mainan kuda macam ni? Korang pernah nampak tak? Biasanya benda ni dulu-dulu waktu zaman 90-an, waktu awal 2000-an. Okey, benda ni ada. Okey, mainan kuda ni termasuklah kawan-kawan aku pun semua ada, tapi aku je yang tak pernah ada benda ni. Okey, benda ni biasanya orang panggil macam kuda mainan macam tu. Budak-budak biasa suka duduk atas ni. Kuda mainan ni ada banyak biasanya. Ada terbuat daripada kayu, ada terbuat daripada plastik, ada kadang-kadang terbuat daripada besi, tapi itu pun jarang nak jumpa. Medium ataupun cara penggunaan kuda mainan ni sama macam kerusi malas. Okey, duduk dan kita bergoyang. Faham tak? Lebih kurang macam tu. So, aku cerita ni, ini bukan cerita aku. Waktu ni aku darjah 6. Lepas tu kawan aku ni cerita-cerita seram. Okey, dia ni tak adalah rapat sangat dengan aku. Macam kawan-kawan lain dekat sekolah, tapi macam yang tak rapat sangat tu. Waktu tu kita baru habis UPSR. Lepas habis UPSR, biasanya cikgu tak masuk kelas. Kita orang boleh buat apa je yang kita orang nak. Biasanya macam kita orang main alat sukan macam tu kan. Aku biasanya tak main bola lah, aku main congkak. Aku main congkak ya. Aku main congkak, main gelung rotan, main tali skipping. Tu akulah. Sebab apa aku takut nak main bola? Ada satu peristiwanya menyebabkan aku takut main bola ya kawan ya. Kenapa? Waktu tu aku ikut abang aku main bola. Aku main bola ni. Duk main bola atas padang ni. Orang tu sepak bola kena aku punya. Ya, aku rasa sangat sakit dan senak. Start daripada hari tu, aku terus tak suka bola. Aku tak suka tengok bola. Aku tak suka main bola. Sekali aku tengok bola je aku takut. Sebab apa? Aku teringat benda tu memang sakit weh. Serius tak tipu weh. Dia shoot bola tu weh, bukan macam kau shoot macam. Bukan. Dia shoot yang betul-betul dia shoot tu. Pum! Kena kata bup. Aku aku rasa macam aku melihat dunia ni macam lain dah. Aku tahu tak? Memang sakit sangat. Aku menangis-nangis. Lepas tu aku tak main bola. Okey, kita cut sampai situ. So, kawan aku cerita, dia ada anak patung ataupun mainan kuda ni. Dia ada dalam 8 orang adik-beradik. Dia yang ketujuh tak silap aku. 8 ataupun 9 adik-beradik macam itulah. Tapi dia yang ketujuh. Dia ada seorang lagi adik bawah dia. Faham tak? Mainan kuda ni, dia kayu tau. Yang dia punya ni kuda kayu. Mainan kuda kayu yang dia ada ni, turun-temurun daripada abang dia yang sulung. Kau bayangkan, dia anak nombor 7 tau. Daripada abang dia yang sulung, kakak nombor 2, abang dia nombor 3, turun. Sampai adik dia yang bongsu boleh main lagi kuda mainan ni. So, nak dijadikan ceritanya, benda yang pelik, dia cerita benda ni. Benda yang pelik pasal mainan kuda ni, daripada abang dia yang sulung sampai adik dia bongsu, siapa yang naik kuda mainan ni, adik-beradik dia akan jatuh dan tinggalkan parut. Dekat sini, abang sulung dia tak silap aku dekat sini. Lepas tu abang nombor 3 dia dekat sini, kakak dia dekat sini. Faham tak? Setiap kali adik-beradik dia naik anak patung kuda mainan ni, mesti akan jatuh. Padahal macam kau faham tak? Kuda mainan tu je macam mana boleh jatuh sampai berparut? Kau faham tak? Macam tu. Mula-mula mak dengan ayah dia ni macam, alah tak apalah budak-budak, alah biasalah budak-budak jatuh, alah biasalah jatuh macam tu kan. Tapi sebenarnya benda tu luar biasa. Sebab apa? Benda ni berlaku turun-temurun. Faham tak? Daripada abang yang sulung sampai adik dia yang bongsu. Masuk dia pun pernah kena juga. Dan cerita dia paling seram ni bermula macam ni. Adik dia yang bongsu ni, biasalah anak bongsu kan manja sikit kan, apa-apa semua macam kan biasa macam tu kan. Anak-anak bongsu biasalah macam. Lepas tu tiba-tiba nak dijerkan ceritanya, adik bongsu dia ni, setiap kali adik bongsu dia menangis, cara nak diamkan adik bongsu dia ni adalah dengan isi dekat kuda mainan tadi.
Faham tak? Macam ni dia cerita betul ataupun tidak, ini cerita dia. Aku just cerita balik. So, cara nak hilangkan adik dia tu menangis, kena bawa dia kat tempat kuda mainan tadi. Dia main, dia goyang-goyang, dia tak menangis. Macam tu. Setiap kali menangis. Setiap kali menangis. So, adik bongsu dia ni, ada satu orang kata perangai, dalam pukul 1 pagi, 2 pagi, atau 3 atau 4 pagi, dia akan bangun merengek. Kalau budak-budak biasalah merengek kan. Dia akan bangun merengek macam... Biasalah budak-budak macam tak tahu dia nak apa. Dia menangis. Cuba kalau dia cakap kita, mak nak air, mama nak makan. Kan senang kan? Ni tidak, dia macam mengungut. Jadinya, mak dia ni perasan, setiap kali dia bawa je adik dia ni naik atas kuda mainan tadi, adik dia berhenti menangis. Tak tahu kenapa, seakan-akan macam ada orang tolong dodoikan ataupun ada orang tengah main dengan adik dia. Itu first. Cerita bermula lagi macam ni. Waktu dia balik kampung, waktu tu bulan puasa nak dekat raya. Waktu tu tak silap aku, dia kata raya. Semua balik kampung lah. Dia biasalah kalau dia kata dia balik kampung, aku jumpa saudara mara aku main-main bunga api apa benda semua kan. Adik dia menangis. Adik dia jaga. Nak dijadikan ceritanya sampai betapa perlunya diorang dengan kuda mainan tadi tu. Kalau diorang nak pergi mana-mana atau balik kampung, diorang kena bawa kuda mainan tadi tu. Sebab apa? Kalau diorang tak bawa, adik diorang menangis, nanti diorang nak buat apa? Kau faham tak? Macam adik dia ni tak berhenti menangis. Nak juga benda tu. Nak juga kuda tu. Faham tak? Sampai diorang balik kampung pun kena bawa kuda mainan tadi. Memanglah tak berat mana. Tapi agak besar jugalah kuda mainan tu. Kau faham tak? Kuda mainan yang kayu tu kan besar kan. Berat juga. So nak dijadikan ceritanya, kena bawa. So isi dekat bilik nenek dia. Waktu tu malam nak raya kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, nenek dia ni waktu tu tengah masak-masak. Lepas tu adik dia ni menangis. Nenek dia bawa lah budak ni, adik bongsu dia ni, masuk bilik. Isilah dekat kuda mainan tadi tu. Sebab apa? Sebab mak kepada kawan aku ni cakap, alamak, isi je budak tu dekat kuda mainan tu tadi. Lepas tu nanti dia diam lah. Lebih kurang macam tu Nenek dia ni pun pergilah isi. Dah pergi isi, nenek dia ni nak keluar bilik. Baru je keluar bilik, budak ni tadi, adik bongsu kepada kawan aku ni tadi, ada dekat bawah katil nenek aku. Kawan aku cerita, katil nenek aku tu dah berhabuk, faham tak? Lepas tu budak ni ada dekat bawah katil. Faham tak? And then, kuda mainan tadi tu still bergerak macam ada orang main. Lepas tu, yang nenek kawan aku ni marah kawan aku. Faham tak? Lepas tu kawan aku cerita, tak tahu kenapa nenek aku marah aku macam ni. Rupanya nenek dia nampak kawan aku ni ambil adik dia, lempar masuk bawah katil. Kau rasa? Nenek dia nampak kawan aku ambil adik dia ni, yang duduk atas kuda mainan tadi tu, dilempar masuk bawah katil. Sebab tu nenek dia marah dia. Yang kawan aku ni cakap, mana ada nek, kita main dekat luar. Nenek dia marah kawan aku ni. Kawan aku pun macam, aku tak tahu kenapa nenek aku marah aku. Macam aku banyak buat salah, faham tak? Rupa-rupanya itu yang nenek dia nampak. Sebenarnya kawan aku tu tak buat macam tu. Kawan aku ada dekat luar tengah main bunga api dengan saudara mara lain ni. Tapi nenek dia marah dia. So start daripada kejadian itu, kawan aku pun menangis lah bagi tahu mak dia. Lepas tu mak dia cakap, taklah, memang nampak kawan aku ni main dekat luar. Mana ada kawan aku ni masuk dalam rumah lagi, faham tak? So tak tahu benda apa yang campak adik dia tu masuk bawah katil lah macam tu. Seolah-olah ada benda yang menyerupai kawan aku campak adik dia masuk bawah katil. Lebih kurang macam tu. Nak dijadikan ceritanya, hari berikutnya, lepas tu dia orang nak balik bandar balik lah daripada kampung kan. Lepas tu nenek dia tak bagi bawa anak patung mainan kuda tu balik. Nenek dia tak bagi. Lepas tu mak dia cakap, kenapa mak tak pergi? Tak payah, tinggal aja kat sini, nanti nak balik kampung senang. Rupa-rupanya mak dia dah tanya dekat nenek dia tadi, apa tak boleh bawa balik? Dia kata benda ni ada yang tunggu, benda ni ada yang guna macam tu selain manusia. So nak dijadikan ceritanya, nenek dia dah bakar anak patung mainan kuda yang kayu tadi tu, dah bakar. Lepas tu nenek dia ni tanyalah dekat ayah dengan mak kawan aku tu. Dia tanya macam ni, anak patung kuda ni dapat daripada mana? Beli daripada mana? Macam tu kan. Rupa-rupanya bapak kawan aku ni beli patung mainan kuda ni yang besar tadi tu dekat kedai second hand. Maksudnya dekat kedai yang orang pernah guna benda ni, lepas tu dijual dengan harga yang murah. Lepas tu bapak dia ni beli dengan harga yang murah. Maksudnya anak patung mainan kuda ni dulu ada orang lain yang punya. Lepas tu dijual dekat kedai second hand, and then ada orang lain pula yang beli macam tu. So sampai sekarang tak tahu kesahihan cerita ni macam mana dan asal usul anak patung mainan kuda ni, siapa sebenarnya yang punya benda tu. Sebab nenek kawan aku
dah pun bakar benda tu. Dan aku baru dapat tahu yang nenek kawan aku tu dah meninggal lah, macam tu, dah lama dah meninggal. Sebab dia cerita ni waktu ni kita orang dah jenam macam tu. Waktu tu nenek dia hidup lagi, arwah nenek dia hidup lagi lah. Sekarang arwah nenek dia dah tak ada. Jomlah kita sedekahkan Al-Fatihah sama-sama. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So ceritanya tu bapak dia ni sendiri tak tahu. Dia cerita lah, mungkin bapak dia dulu beli benda tu dekat kedai second hand mungkin sebab murah kan macam tu. Dulu tante dia orang berapa banyak duit nak beli mainan ke apa benda ke. Adik-beradik pula ramai 8 orang macam tu kan. Nak beli mainan mahal-mahal, mana ada duit kan, beli yang apa ada macam tu kan. Rupa-rupanya itu adalah bekas mainan orang lain yang mungkin ada buat something yang menyebabkan benda tu jadi macam tu. Kau faham tak? Mesti ada something yang menyebabkan benda tu jadi macam tu. Kalau tak jadilah macam tu kan. Maksudnya macam ada benda yang duduk dekat situ. Faham tak? Benda tu ada benda yang punya. Dan aku tak tahu macam mana bila benda tu dah dibakar. Faham tak? Anak patung mainan tu dah dibakar, macam mana kejadiannya, benda tu memang dah hilang ke apa benda, aku tak tahu. Korang jangan tanya aku. Itu cerita kawan aku. So korang ada tak mainan kuda macam tu? Kalau korang ada, korang boleh komen dekat bawah. Dan best tak main benda tu? Sebab aku tak pernah main benda tu. Waktu aku kecil aku tak pernah jumpa benda tu. Aku just pernah nampak benda tu dalam cerita sahaja. So kalau korang ada, korang boleh hantar gambar tu dekat DM Instagram aku. Bolehlah aku tengok. Guys, aku rasa sampai sini dulu. Cerita seram kita tak berapa nak seram. Ingat, semua konten dan video aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius, kita just nak fun-fun, okay? Guys, minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa, okay? Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram dan horor atau konten-konten yang akan datang. So, bye.